Jamie. Bila kita perasan balik ayat tersebut, pada waktu tu sebenarnya idea tu belum pernah dengar lagi. Tapi bila mana ayat tersebut terkeluar daripada Ibu Zaimi, beritahu tak usah fikirkan tentang kata bantuan daripada orang atas contoh. Kita fokus pada diri kita, kita buat untuk diri kita, kita lahirkan 10 orang di sebelah kanan, 10 orang di sebelah kiri, dan dari situlah akan lahirnya nanti seorang superstar di dalam grup kita. Akan lahir dari situ nanti 3 orang penggerak utama dalam grup kita. Dan tidak ketinggalan juga akan lahir juga 3 orang yang dikatakan sebagai mati yang tak nak langsung buat bisnes, dan 3 orang sebagai ICU yang tengok tapi tak juga beranjak, betul kan? Jadi maksud saya, kadang-kadang bila kita berjumpa dengan sahabat, memang ada sahabat yang memang betul nak buat tapi tak buat. Memang ada sahabat yang terus memberi semangat walaupun tak buat. Tetapi akan ada sahabat yang dalam kategori lapar, yang betul-betul mengambil peluang ini bersungguh-sungguh untuk bersama dengan kita. Dan daripada situ juga akan lahir seorang yang sangat-sangat hebat menjadi superstar. Dan alangkah bagusnya kalau kata dia ramai dalam kita perkumpulan ada seorang yang menjadi superstar seperti Syiful Zaimi. Pada waktu itu anda perasan anda bukan hebat, anda diperhebatkan daripada usaha anda yang terdahulu. Jadi teruskan istiqamah, insya-Allah kita berjaya. Ulang baik, kita nak berjaya menjadi diamond sekarang ni dalam jangka masa paling kurang 18 bulan, 2 hari. Kita baru bermula, anda buat milestone balik, ikut balik step-step yang ada, insya-Allah anda akan berjaya. Dan saya pada itu, kalau katakan saya punya kesekaran, saya katakan banyak, dan antara orang yang paling tahu adalah Syiful Zaimi sendiri, dan boleh katakan pada waktu permulaan hampir setiap hari Syiful Zaimi menghubungi saya, memberi semangat. Saya daripada Syiful Aziz yang turut memberi sokongan yang cukup kuat kepada saya. Dan saya yakin bila mana saya berada ditumpangkan di pangkat double diamond ini bukan kerana saya hebat, tapi kerana saya telah dipilih memegang tanggungjawab ini untuk membantu anda semua sama-sama naik bas diamond, insya-Allah. InsyaAllah. Saya ingat lagi masa mula-mula dan sampai sekarang pun saya rasa Syiful Fauzi masih melakukan perkara yang sama. Yang saya sangat kagum dengan beliau ini adalah dia punya konsistensi dia punya tindakan. Daripada pagi bila saya call, macam saya cakap mula-mula tu memang setiap hari saya call dia. Daripada pagi saya call dia, dia dah atas jalan. Tengah malam pukul 12.30, pukul 1 lagi, hampir 1, dia masih lagi dekat atas jalan. Dan saya sangat respect dia punya istiqamah dan konsistensi tersebut. Dan walaupun pada permulaan itu cabaran sangat besar dari segi kewangan, dari segi rejection dan sebagainya, macam-macam cabaran. Tapi macam manakah Syiful Fauzi mengekalkan konsistensi tersebut? Apa sebenarnya yang menolak? Sebab tak ramai yang orang boleh melakukan tindakan secara konsisten. Dan saya yakin kalau setiap orang dekat sini ada the power of mengambil tindakan secara konsisten tersebut, insya-Allah lebih ramai kita akan sampai pada tahap diamond ini. Boleh tak kongsikan apa benda yang menolak ni Syiful Fauzi pada masa tersebut untuk bertindak secara konsisten daripada pagi sampailah ke malam? Dia selalu masa pada mula-mula telefon saya, Syiful Zaimi, boleh tak pinjam 2 minit? Dia kadang-kadang telefon, boleh tak pinjam 2 minit? Sebab apa? Dia tengah bercakap dengan kawan dia pas telefon dekat saya, dia nak saya pick up dengan dia punya sebuah prospek. Jadi kita nak tahu apa dia punya rahsia tersebut yang menolak harapan. Silakan. Terima kasih. Soalan ni menarik ni. Sebenarnya yang menolak saya adalah bila mana saya perasan saya ada kategori kata banyak hutang. Kalau dulu saya pernah bekerja, saya pernah 2 kali dalam kategori retrenchment, pernah rasa jatuh, pernah naik, pernah jatuh 2 kali. Dan biasanya bila kita dah jatuh 2 kali ni, kita punya keinsafan tu lebih. Dan bila mana akhirnya sebelum saya berjumpa dengan bisnes ini, saya masih lagi membawa healing lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun macam tu. Dan bila kita bawa healing dalam keadaan yang kita merendahkan diri dan kita sangat-sangat robust, maksudnya kita bekerja daripada pagi tak tentu masa sampai ke malam, kita sukar nak pergi makan pun sukar, kita nak pergi buang air pun sukar, nak sembahyang pun agak ikut pada waktu sebab atas jalan kan, tak tahu kat mana pada waktu tu. Atas didikan tersebutlah saya perasan ini merupakan satu anugerah Allah kepada saya, di mana rupa-rupanya peluangnya bukannya peluang jalan yang Allah tunjuk kepada saya adalah melalui membawa healing itu, maka saya berjumpa dengan bisnes ini. Dan Alhamdulillah oleh kerana PKP, kita ada lesen healing, kita mudah nak bergerak. Jadi saya belajar satu perkara, bila kita nak berjaya di dalam suatu perniagaan, terutama dalam bentuk network ini, kita kena ada juga sifat, kita panggil gerak kerja offline. Walaupun kita mengamalkan online, tetapi jangan tinggalkan anda punya kelebihan. Kepada di sini yang memang mahir tentang kerja online, yang berjumpa dengan orang, ini antara platform yang sangat tepat untuk anda. Di samping kita ada kekuatan dari segi online,
kita bila kita selitkan dengan kerja yang secara offline, berjumpa dengan sahabat, saya percaya anda akan berjaya. Sebab dalam situasi sekarang ni, dalam viral sekarang ni, ramai orang cerita tentang apa itu redox, bagaimana dengan penjagaan Asia, bagaimana dengan penjagaan iMagic, ramai kata macam tu kan. Tetapi percayalah cakap saya, walaupun mereka tahu, tapi mereka masih mencari-cari siapa yang nak bekerjasama dengan mereka. Sebab tu bila kita berjumpa dengan sahabat, kita tepuk bahu dia, kemungkinan besar beliau akan bersama saya, bersama kita. Jadi itulah antara approach yang saya guna. Pada peringkat awal, pada mula-mula saya masuk pun, saya diserapkan dengan persepsi bahawa pendidikan ini adalah 100% online. Tapi saya menggunakan kemahiran saya sebab saya dah bawa kereta kan, berbanding dengan pegang keyboard kan pada waktu tu kan. Saya berjumpa dengan sahabat, saya tepuk bahu, jumpa sahabat, tepuk bahu, jumpa sahabat, tepuk bahu. Alhamdulillah, kebanyakan sahabat nak bersama. Jadi saya katakan di sini, anda ada kelebihan. Setiap dari kita ada kelebihan. Selain daripada kelebihan yang ada, tools yang ada disediakan oleh syarikat dan juga kita punya team, anda juga harus menggunakan kelebihan yang ada pada diri anda, ada pada diri kita. Jadi bila kita olah itu bersama dengan kita ini, kita katakan kita bukannya bekerja istilah yang keras-keras, tak, kita bekerja secara bijak, menggunakan kemahiran dan keseronokan jadikan ia sebagai satu hobi dan anda pasti akan berjaya. Dan bila mana kita mentadbir satu pendidikan sebagai satu contoh, satu syarikat, kita akan ada, kita kata macam mana nak buat gerakan. Maksudnya aktiviti. Kita kena ada aktiviti setiap hari. Jadi anda kena merangka sendiri apa aktiviti yang anda nak buat. Saya sendiri pun saya merangka. Sebab tu bila satu masa tu saya perasan waktu tu rakan-rakan susah dapat stok, maka saya sendiri bertumpus-lumus membawa saya punya kereta pergi ke HQ dan saya mengambil stok dan terus memberikan kepada rakan-rakan saya. Pernah pada satu hari, kalau tak salah saya bawa lebih kurang 24 set. Pada hari lepas saya Cina, saya pernah bawa 20 set. Penuh kereta saya dengan set.